Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari syarikat Lightilicious Corporation akan membentangkan bisnes e-portfolio report. Pertama sekali, kami menggunakan bisnes praktikum nombor 1 iaitu take order and deliver. Seperti yang diketahui, syarikat kami menjual pelbagai jenis burger. Walaupun burger merupakan makanan yang mudah ditemui, namun terdapat perbezaan di mana syarikat Lightilicious Corporation menggunakan bahan yang berkualiti, segar, penghantaran terus ke rumah pelanggan dengan cas yang berbaloi di sekitar Bandar Sandakan. Berikut merupakan ahli syarikat Lightilicious Corporation. Saya, Nur Atika Nabila, selaku pengurus besar syarikat, akan sentiasa memastikan ahli syarikat lain menjalankan tugas dengan sebaiknya supaya perniagaan berjalan lancar. Setiausaha eksekutif adalah Saudara Junaidi, di mana beliau akan menguruskan semua dokumen penting, milik mesyuarat dan laporan keuangan. Saudara Nasir pula akan menjawat jawatan pengurus pemasaran dan promosi, di mana beliau pula akan menguruskan laman sosial syarikat Lightilicious Corporation untuk menarik minat pelanggan untuk membeli. Pengurus operasi dan pengeluaran pula dijawat oleh Saudara Iman Farizal, di mana beliau akan memastikan proses pengeluaran produk ke tangan pelanggan dan mendapat respon yang baik. Akhir sekali adalah Saudara Hafi sebagai pengurus kewangan, di mana tugas utama beliau adalah memastikan syarikat mendapatkan pulangan modal dan keuntungan. Syarikat kami menggunakan dua platform utama dalam memasarkan produk kami. Platform pertama adalah melalui penjualan secara langsung di gerai kami, iaitu sekitar Bandar Sandakan. Untuk menarik lebih ramai pelanggan, syarikat kami membuat satu promosi, iaitu cas penghantaran secara percuma bagi pembelian produk yang melebihi Rm15. Syarikat kami juga membuat promosi dengan memberikan kupon kepada setiap pelanggan yang melakukan pembelian di gerai kami. Setiap 10 kupon yang terkumpul, kami akan memberikan satu produk secara percuma kepada pelanggan. Perkara ini dilakukan adalah dengan tujuan bagi menghargai pelanggan kami dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Manakala platform yang kedua adalah memasarkan produk kami melalui perkhidmatan secara atas talian. Syarikat kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai platform pemasaran produk. Kami telah mencipta akun media sosial tersebut untuk mengedarkan info-info berkaitan produk kami dalam bentuk gambar, poster, video, dan sebagainya. Kaedah ini dapat memudahkan pelanggan untuk membuat pesanan dan dapat mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk yang kami jual seperti jenis barang, harga, promosi, dan lain-lain. Penggunaan platform sosial media ini dapat menjimatkan kos kami dalam memasarkan produk kerana penggunaan aplikasi tersebut adalah percuma. Antara pencapaian utama kami dalam memasarkan produk ini adalah kami berjaya mendapat jumlah jualan yang tinggi di luar jangkaan. Jumlah jualan produk syarikat kami adalah sebanyak Rp443.10. Dalam hanya beberapa bulan memasarkan produk, kami berjaya mendapat jualan tersebut walaupun banyak halangan yang kami hadapi. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) disebabkan pandemik COVID-19. Dengan pergerakan yang terhad tersebut, kami tidak mendapat jualan yang memberangsangkan melalui jualan secara langsung daripada pelanggan di kedai kami. Akan tetapi, kami tidak berputus asa dan terus berusaha mempromosikan produk kami secara atas talian lalu mendapat jumlah jualan yang tinggi. Selain itu juga, kami memperoleh pengikut yang ramai di media sosial. Pengikut kami di Facebook adalah sebanyak 364 orang, manakala sebanyak 222 orang di Instagram. Apa yang membanggakan adalah kami tidak menggunakan satu sen pun dari keuangan syarikat kami untuk mempromosikan akun media sosial kami itu seperti yang dilakukan oleh syarikat lain. Ini adalah satu kejayaan yang besar bagi kami. Dengan segala promosi yang kami tawarkan, para pelanggan menjadi tertarik dengan produk kami dan terus mengikuti perkembangan produk kami melalui media sosial yang telah kami buat. Seterusnya, kami juga berbangga kerana telah menerima banyak maklum balas yang positif dari para pelanggan kepada syarikat kami. Hal ini kerana kami bertumpus lumus untuk memberikan kualiti yang tinggi terhadap produk dan perkhidmatan kami sehingga para pelanggan amat berpuas hati dengan syarikat kami.
Manakala dari segi harga yang kami tawarkan pula adalah sangat rendah dan sesuai untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Oleh yang demikian, tidak heranlah jika kami mendapat banyak pujian daripada para pelanggan dan kepuasan mereka adalah kebahagiaan kami. Seterusnya adalah refleksi berkaitan dengan perniagaan kami, iaitu tentang risiko dan langkah yang patut diambil. Untuk risiko yang pertama iaitu bahan mudah rosak dan tamat tarik rumput. Bagi mengatasi masalah ini, syarikat kami meletakkan barangan ke dalam peti sejuk dengan menggunakan kaedah penyejukan dan pembekuan untuk memastikan bahan masakan kami berada dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Kaedah ini juga penting bagi mengekalkan kesegaran bahan mentah kami seperti daging, ayam dan sebagainya dalam masa tempoh yang agak lama. Hal ini kerana kaedah pembekuan ini akan menghalang bakteria daripada membiak yang mampu merosakkan bahan mentah yang disimpan. Penyimpanan pada suhu bilik juga penting dalam membantu menyimpan bahan-bahan masakan kami. Kaedah penyimpanan ini penting bagi mengekalkan dan mengelakkan bahan-bahan masakan kami dirosakkan oleh pelbagai serangga perosak. Selain itu, syarikat kami juga akan menggunakan bahan produk yang awal dulu seperti roti-roti dalam pembuatan burger kami. Hal ini demikian kerana jangka hayat bagi produk roti ini adalah tidak lama dan perlu digunakan awal bagi mengelakkan berlakunya pembaziran akibat masalah roti yang sudah rosak dan berkulat. Pembelian bagi produk ini juga adalah mengikut pengiraan yang tepat bagi penjualan seharian agar tidak berlaku lebihan stok yang boleh membawa kepada pembaziran akibat tarik luput produk. Bagi bahan yang sudah tamat tempoh akan dibuang bagi mengekalkan kesegaran produk kami dan demi menjaga kesihatan pelanggan kami. Yang kedua adalah risiko tentang terlalu banyak saingan. Persaingan yang muncul dalam penjualan menyebabkan masalah dalam syarikat kami. Bagi mengatasi masalah ini, syarikat kami akan memastikan kualiti dan servis yang terbaik dalam aktiviti penjualan produk kami. Perkara ini sangat penting dalam menjaga hubungan dengan pelanggan kami. Syarikat kami juga membuat pelbagai menu untuk pelanggan agar dapat memilih pelbagai jenis produk yang dijamin mampu memuaskan cita rasa pelanggan kami. Kaedah ini penting bagi mengelakkan pelanggan kami daripada merasa bosan dengan menu yang tidak pelbagai sehingga pelanggan lari ke tempat lain bagi merasa menu baharu. Memperbanyakkan promosi juga adalah langkah yang kami ambil dalam mengatasi masalah saingan yang wujud dalam perniagaan kami. Promosi-promosi seperti pengantaran percuma, pemberian kupon, dan sebagainya dilakukan bagi menarik minat pelanggan kami agar terus membeli di syarikat kami. Kaedah ini juga mampu menjaga hubungan baik kami dengan pelanggan. Untuk masalah yang terakhir, iaitu cuaca tidak menentu menghalang proses pengantaran. Cuaca yang tidak menentu seperti hujan berterusan menyebabkan masalah kepada syarikat kami dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Hal ini demikian kerana cuaca yang tidak menentu seperti hujan akan menyebabkan kekurangan pelanggan dan permintaan terhadap produk kami turut berkurang. Keadaan ini sudah pasti akan menjejaskan penjualan produk kami dan mengganggu hasil pendapatan syarikat kami. Bagi mengatasi masalah ini daripada terus berlaku, syarikat kami mengambil order dan menghantar barangan kami apabila keadaan cuaca membaik bagi mengurangkan risiko seperti kemalangan, kerosakan barangan, dan sebagainya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pengurusan penjualan. Yang pertama adalah penyata jualan, yaitu modal permulaan. Kami mengeluarkan modal sebanyak Rp163.20, yaitu setiap seorang akan mengeluarkan sebanyak Rp32.64. Seterusnya jumlah jualan. Jumlah jualan kami membagikannya kepada 4 batch, yaitu pada tanggal 26 bulan 4 2021 kami mendapatkan Rp66 dengan jumlah burger 14 unit yang terjual. Pada tanggal 3 bulan 5 2021 pula kami menjual sebanyak 27 unit burger dengan harga Rp130.70. Pada tanggal 17 bulan 5 2021 kami mendapatkan Rp100.10 dengan sebanyak 20 unit burger yang terjual. Dan yang terakhir sekali, 29 unit burger yang terjual dengan harga Rp146.30 pada tanggal 24 bulan 5 2021.
Jumlah keseluruhan adalah Rp443.10 dengan jumlah 90 unit burger yang terjual. Seterusnya adalah penyata pendapatan diambil akhir bulan 30 Mei 2021. Jumlah jualan kami tadi yaitu Rp443.10 ditolak dengan kos bahan mentah RM1.59 bagi 1 unit burger dikali dengan 90 adalah Rp143.10. Maka untung kasar yang kami dapatkan adalah Rp300. Ditolak dengan perbelanjaan lain yaitu sewa seharga Rp15 sebulan. Maka untung bersih yang kami dapatkan adalah Rp285. Kunci kira-kira pula jumlah liability dan equity adalah Rp448.20 dengan modal yang permulaan yaitu Rp163.20 ditambah dengan untung bersih Rp285. Begitu juga dengan jumlah aset yaitu tunai dengan harga Rp448.20. Penyata aliran tunai pula, penerimaan tunai yaitu modal permulaan yang kami dapatkan ditambah dengan untung bersih Rp285 dan tolak pembayaran tunai yaitu kos, bahan mentah, dan perbelanjaan lain sewa. Baki tunai yang kami dapatkan adalah Rp290.10. Titik pulang modal. Titik pulang modal sama dengan kos tetap dibagi dengan harga jualan ditolak dengan kos berubah sama dengan Rp15 dibagi dengan Rp4.92 ditolak dengan Rp1.59 sama dengan 5 unit dikali dengan Rp4.92 dan jumlah adalah Rp24.60. Maka jualan produk kami mendapatkan keuntungan karena jualan adalah lebih daripada 5 unit. Cadangan saya yang pertama ialah mencari niche market. Niche ini bermaksud segmen yang berbeza di dalam pasaran. Umumnya merupakan bahagian pasaran yang dapat disasarkan di mana permintaan pelanggan masih belum dipenuhi. Oleh itu, syarikat kami menawarkan produk burger untuk dijual di lokasi geografi yang tidak tersedia, seperti di kawasan-kawasan luar bandar dan terdapat juga di dalam kawasan bandar seperti di mana stor perniagaan kami masa kini yang terletak di Taman Gingseng, Sandakan, Sabah. Selain itu, syarikat kami juga menggunakan food truck untuk menjalankan burger di kawasan-kawasan yang kurang pesaing, seperti di kawasan-kawasan luar bandar, seperti di Beluran, atau kawasan-kawasan perkampungan di daerah Sandakan. Cadangan saya yang kedua ialah memperoleh lesen dan permit perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Dengan adanya lesen dan permit perniagaan yang sah, maka syarikat kami yaitu Laytilicious.co akan menjadi sebuah syarikat yang sah di sisi undang-undang. Dengan ini, apabila syarikat kami yaitu Laytilicious.co mempunyai tempat perniagaan yang tetap atau dengan arti kata lain, syarikat kami mempunyai restoran sendiri, maka akan memudahkan pelanggan kami untuk mengenali syarikat kami Laytilicious dan mudah untuk mereka berkunjung ke restoran kami untuk membeli burger. Bukan itu sahaja, syarikat kami Laytilicious.co juga akan mempunyai pelanggan yang tetap secara tidak langsung, sekiranya syarikat kami mempunyai restoran sendiri. Melalui ini juga, perniagaan syarikat kami yaitu Laytilicious.co akan lebih maju dan lebih terkenal di pasaran. Cadangan saya yang terakhir untuk syarikat kami Laytilicious.co ialah mencari pembekal yang tetap. Pencarian pembekal yang tetap juga perlu dititik beratkan untuk memudahkan syarikat perniagaan berjalan dengan lancar dan jayanya. Dengan adanya pembekal yang tetap, maka syarikat kami akan melaksanakan proses tawar-menawar harga barang sehinggalah mencapai persepakatan. Dengan ini, syarikat kami akan mendapat tawaran harga barang keperluan dengan harga yang rendah. Melalui ini juga, dengan kos barangan yang rendah, maka syarikat kami juga mampu menawarkan harga burger yang berpatutan dan harga mampu milik, atau dengan erti kata lain, harga yang jauh lebih murah berbanding dengan kedai-kedai burger yang lain. Selain itu, kos minyak kendaraan syarikat juga dapat dikurangkan dengan adanya pengantaran barangan terus ke tempat kami.